Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung perbincangan kitab ringkasan kitab muka surat 563. Babu hajjil mar'ah wal 'abd. Seorang perempuan dan seorang hamba yang mengerjakan haji. Ini bincang berkait dengan pengerjaan haji kepada perempuan dan juga kepada hamba. Imam Syafi'i berkata, riwayat dari Nabi SAW menerangkan bahawa yang dimaksud dengan mampu menempuh perjalanan adalah dari sudut perbekalan dan kenderaan. Makna maksud mampu tu, maknanya bekalan. Bekalan ni untuk perjalanannya dia, makan minum lah. Dan masa duduk di sana di Mekah tu, ada ke tidak dia boleh sediakan dia bekalan. Dan juga bekalan tu dia berkait dengan hak dia tinggal untuk ahli keluarga dia. Itu makna bekalan. Bukan untuk dia saja, untuk ahli keluarga. Begitu juga kenderaan, hak dia nak pergi ke sana tu, kenderaan dia tak ada ke tak ada, selamat ke tidak. Itu yang dimaksudkan dalam riwayat. Itulah yang maksud mampu menempuh perjalanan. Wa man istata'a ilaihi sabila. Maksud mampu pergi itu maksudnya dia berkait dengan bekalan dan juga dia berkait dengan kenderaan. Apabila seorang perempuan yang mempunyai bekalan, perbekalan ni tadilah maksudnya, dan kenderaan, ada bersama dengan perempuan-perempuan lain yang boleh dipercayai melalui perjalanan negeri yang aman, maka kata Imam Syafi'i, saya berpendapat wallahu alam bahawa perempuan itu termasuk orang yang wajib untuk melaksanakan haji walaupun tidak ada mahram, walaupun tidak berangkat bersama mahram, kerana Rasulullah SAW tidak memberikan pengecualian ketika baginda mewajibkan syarat tentang adanya bekalan dan kenderaan. Maksudnya begini, kalau kita tengok dalam teks klasik ni, maknanya isu keselamatan dalam perjalanan ni, bila ada kena, lepas tu isu dia pergi tu bersama siapa, ni mahram dia tak pergi, ni perempuan. Maknanya dia pergi tu dengan satu rombongan, yang mana perempuan-perempuan itu adalah perempuan yang kira-kiranya yang boleh dipercayai. Masing-masing ada, kita kata, jaga orang lain yang bertanggungjawab. Lepas tu dia ada bekalan. Sama ada bekalan tu dalam bentuk duit untuk dia guna untuk dalam perjalanan dia pergi sana, pada boleh makan, tidak mengganggu orang. Dan dia boleh tinggal juga kalau dia ada tanggungjawab lah. Kalau perempuan ni mungkin dia tak ada tanggungjawab. Kalau ada tanggungjawab, dia kena tinggal pula bekalan untuk keluarga di rumah dia, di bawah tanggungan dia. Bagi Imam Syafi'i, kalau dalam konteks perempuan ni yang tidak ada mahram ini, kalau cukup syarat tadi, bagi Imam Syafi'i dia wajib je. Dia wajib. Baik, sebab tu di sini anda catat, kalau kita tengok dalam internet tu pandangan ulama lah dalam konteks yang moden ni. Makna kalau situasi sekarang ni lebih terjamin lagi lah. Sebab dia pergi dengan kapal terbang, lepas tu pergi pun dengan travel agency. Memang lebih terjamin. Maknanya perempuan kalau dia pergi sendiri, sebab tu sekarang ni tengok ni Saudi pun dia pelanggar dah buat mahram tu.
Tidak ketak seperti dulu. Sebab apa? Memang selamat. Baik pergi tu 2-3 buah bah satu rumah. Dah ada jadual, ada orang jaga pula. Kalau perempuan tu dia ada pula mutawifah dia tu. Nah, mutawif tu hukum. Mutawifah pula tu. Mutawif perempuan tu. Jadi kalau bagi anak kalau dalam konteks sekarang ni lebih selamat. Boleh. Kalau dulu pun mana boleh dah dalam keadaan gitu. Sekarang ni lah tidak. Dah okey lah. Dia direct jelas tu tak singgah mana-mana dah. Baik. Akan tetapi apabila perempuan tersebut tidak bersama perempuan-perempuan muslimah yang merdeka dan boleh dipercayai, ni isu ni dia tak ada mahram ni, maka ia lebih baik tidak berangkat mengerjakan haji dan tidak boleh keluar bersama orang lelaki atau bersama para isteri orang lelaki tadi lah, atau bersama mahram dari para perempuan yang tidak terjamin. Kita tak boleh nak percaya perempuan tu. Takut pergi sana tak caw kat orang, caw hadiah. Sedangkan kalau kita pergi Mekah ni sebenarnya, kita duduk sini pun kita rakyat ada semangat. Kita pergi sana ni kena ingat, kita kena jaga juga pokok kita ni. Memang besar semua tu. Yang kita kira kita, yang ada kita pergi dengan suami kita, tak cara dah orang lain. Tak boleh. Semangat tu tak boleh ada. Sebab tu kalau kita pergi sepanjang dulu kita buat okey. Kita ada berapa misalnya 40 orang, kita bagi kumpulan. Kita masing-masing kena jaga kumpulan kita. Ada masalah konteks lalu. Jadi bila kita bagi misalnya kalau 40 orang kita bagi sampai 8 kumpulan kau ikutlah. Jadi maknanya masing-masing ada tanggungjawab. Bukan tanggungjawab lagu mana pun pasti keselamatan. Ada sudut tu. Sebenarnya kalau tahu gitu pun tak apa, mungkin dia dengan kumpulan. Travel agency ni salah satu ciri yang dia kena jaga ni isu keselamatan. Misalnya ada siapa dia ada pula dia apa ni? Dia boleh detect tu. Mana kalau orang tua nak guna telefon pun tak erti ada lagi dah. Dia tak ni dia boleh detect. Duk mana orang tua ni? Hak tu lagi. Sebab tak nak kata mana dengan teknologi moden ni isu perjalanan banyak susah. Gak lah ni kan tak ada duit tak boleh pergi. Maknanya isu bekal. Bukan apa-apa kalau pergi sana misalnya ada berlaku. Pergi tiba-tiba duit tak boleh nak keluar daripada bank. Tak ada masalah. Travel agency akan support dulu. Itu kedudukan sekarang. Sebab tu kalau kita tengok dari segi situasi zaman kita ni, atas apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ni lagi tercapai maksud man istata' ilaihi sabila. Kemampuan tu lebih terjaga. Baik. Telah sampai kepada kami riwayat daripada Aisyah, Ibnu Umar dan Ibnu Jubair yang berpendapat sama dengan pendapat kami. Mana Imam Syafi'i kata kita pendapat kita ni serupa dengan beberapa sahabat. Gapo dia? Riwayat daripada sahabat Aisyah, Ibnu Umar dan Ibnu Jubair rahimahumullah tu, bahawa seorang perempuan boleh menempuh perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji walaupun tidak bersama mahram, dengan syarat haji tersebut merupakan haji wajib, bukan haji sunat. Pertama kali. Dan ia mampu dalam hal harta pun mampu, makna orang panggil bekalan untuk bawa pergi. Ada tubuh badan pun sihat, serta bersama perempuan-perempuan lain yang thiqah, yang boleh dipercayai. Sebab tak nak kata kalau kita learn ni kan, insya-Allah lebih selamat. Kalau pergi belum nak tahu haji. Nak pergi mana-mana pun mesti dengan ada petugas. Mana dia guide tu daripada pergi sampai balik. Dia bimbing. Baik, seorang wanita yang sudah haid atau mencapai 15 tahun dan dia tidak mempunyai harta yang cukup untuk buat bekal pergi mengerjakan haji, maka kedua ibu bapa dia ataupun tak ada ibu bapa, orang panggil wali dia, ataupun suami dia tidak boleh memaksa dia untuk melaksanakan ibadah haji dengan memberinya harta sebagai bekal haji. Manakala dia tidak harta sendiri, nak paksa tu ada. Hak pergi sogi tu lah ni tak perlu paksa, ada kita nak pergi, memang nak pergi tu nak pergi. Mana tak boleh paksa. Sebab dia kira wajib individu. Tapi duit dia suruh dia pergi, tak usah paksa. Apa tak apa gitu. Ni mana paksa. Dia pun pergi dalam keadaan terpaksa. Tak boleh. Kalau berlaku begitu. Kalau berlaku begitu.
Maknanya pergi ni dengan sukarela lah. Kalau dia tu tak cukup duit, orang beri, tu atas rasa sukarela, tak apa tu. Jadi tak dia nak paksa. Tapi kalau dia cukup, dia kena pergi, wajib. Itu maksudnya. Apabila seorang perempuan dewasa telah sanggup yang mampu menunaikan ibadat haji, dan dia mempunyai harta yang cukup untuk kos pembiayaan untuk pergi mengerjakan haji, lalu dia sudah mulai masuk ihram haji, mana sudah niat ihram, maka wali atau suami dia tidak berhak melarangnya jika perempuan tersebut sebelumnya sudah mendapat izin. Mula-mula bui, lepas tu nak tarik balik ke izin itu. Sedangkan perempuan ni sudah pakai ihram, tak boleh. Kecuali tak pakai ihram lagi, tidak dalam ihram ni. Namun jika belum memasuki ihram haji, tak kira haji ke umrah, tak kira ni, sama saja, maka wali atau suaminya masih berhak untuk melarang, tarik balik izin itu, kalau dia tidak niat ihram lagi. Sebab ihram ni dia kira sudah masuk dah perbuatan mengerjakan, sudah masuk dah. Dia kira gitu. Imam Syafi'i berkata, saya lebih suka apabila seorang suami itu tidak melarang isteri dia untuk melaksanakan ibadat haji. Hak haji mula-mula, hak haji wajib, hak yang kedua tu sunat dia bagi. Bagi saya lebih suka kalau suami dia tidak halang. Kerana seorang suami tidak berhak melarang isteri untuk melakukan kewajipan-kewajipan peribadi. Ni kewajipan ni fardu ain, supaya dia tak ditegah semaya. Ada kiat. Walaupun kau ni ada perbezaan pandang yang dari segi teknikal lah, ada. Kita akan tengok selepas. Namun apabila haji tersebut haji yang kedua dah, atau yang ketiga, mana lepas dah wajib, orang panggil haji yang sunat dah, maka insya-Allah kalau suami dia benar, suami dia dapat pahala. Dengan keizinan dia bukan saja. Itu maksudnya. Baik, seterusnya kita pergi bab perbezaan pendapat dalam masbiah. Itu pula hamba lah mana pula. Dia subuh ya? Ya. Sama ya? Sama. Dia kira gini, hamba perempuan dimiliki. Cumanya beginilah. Supaya juga, supaya sebenarnya. Kalau hamba misalnya tu ada izin pada dia pergi, tapi tak ada ihram, tak ada niat ihram, boleh hamba tu ada tarik balik. Tapi kalau sekiranya hamba tu sudah niat ihram dah, tak boleh lah. Tak boleh lah. Supaya. Kes seterusnya, ini sebenarnya kalau tengok dalam internet, anak pun sempat rujuk juga dalam internet. Sebab internet ni dia mari pernah nampak dalam kitab ada rujukan lengkap lah berkenaan dengan hamba ni. Jadi sama saja. Cumanya sudut perbezaannya ada juga. Misalnya kalau hamba ni kukuk mana dia kena minta izin. Perempuan ni tidak. Perempuan ni kalau dia tak ada suami, dia kira-kiranya sudah orang panggil apa ni, janda lah kita kata, dia perlu ke dia minta izin ibu bapa dia? Setengah ulama kata tak perlu. Sebab dia sudah lepas daripada tanggungjawab. Mungkin dia pun janda dah, ataupun dia anak dara tapi dia sudah berdikari dah, cukup. Kalau dia tak minta izin pun boleh. Kukuk mana pada ulama kata minta izin, tapi tidaklah mana wajib. Itu maknanya dia ni lepas ni ada dia buat mana perempuan tu dia memiliki diri dia sendiri dah kira. Tu dia lain cerita. Hasil tu dia sudut tu ada beza. Hamba, kalau hamba tak kira, dia menepah juga tak kira, dia tetap milik tuan dia. Tu bezanya. Baik, seterusnya perbezaan pendapat dalam masalah ini. Imam Syafi'i berkata, sebahagian ahli kalam ni, kena ingat ni, Imam Syafi'i sebut ni, Imam Syafi'i ni antara orang yang bertegah bahawa orang panggil ahli ilmu kalam ni adalah dianggap tidak betul. Imam Syafi'i sangat tegah. Bahkan jika sesatlah ahli ilmu kalam ni. Anak pun banyak rujuk juga tak ahli ilmu kalam. Memang ulama kita kata dia teruk lah. Teruk. Gapo dia Zaman bila ni ahli kalam? Ahli ilmu kalam ni berlaku ni di zaman Imam Syafi'i ada dah. Ada dah. Lebih tak ada. Ada, dah ni memang ada lah. Dia ilmu kalam ni.
Asy'ariyah dengan Maturidi bukan lah. Ilmu kalam tu. Tak ada dalam ni lah. Apa tak ada. Ada. Kau baik. Kau banyak dah. Dia pakai lebih luas lagi. Seluruh Malaysia Asy'ariyah Maturidi Syafi'i itu kontradiksi. Asy'ariyah tak ada dah lah mengikut dia lah. Apa tak ada. Ada Asy'ariyah tu makna aliran. Aliran. Asy'ariyah tu makna aliran. Bahasa Syari memang tak ada lah. Dia semakin luas sebenarnya. Bahkan anda tengok ahli ilmu kalam orang yang bicara agama ni guna cara falsafah istilah-istilah yang tidak ada dalam Quran dan hadis. Itu antaranya. Takwil. Dia takwil. Kadang-kadang dia takwil itu nas itu nombor 2. Akal tu lebih. Sebab tu lah ni kalau kita nak sebut dalam konteks ahli mutabalah tak guna istilah tu. Tetapi ciri dia. Ciri dia atau teori dia tu memang ada. Asasnya ke dia? Bicara asal dia ilmu kalam dia bicara tentang akidah tetapi dia guna metod falsafah. Asalnya. Jadi bila dia bincang Quran pun dia akan terikat ilmu falsafah. Sehingga kalau sekiranya pada pemikiran dia ayat-ayat kira-kira tidak sesuai, dia ketahui. Tu jadi timbul takwil tu. Jadi punya akidah Asy'ariyah ni baru je kan? Masa Rasulullah 300 tahun. Tahun 300. 300. Masa tak ada Syafi'i. ilmu baru ya akidah. So yang dulu akidah ke masa Rasulullah? Dia gini, dia sebenarnya dia Asy'ariyah ni sebenarnya dia bukan akidah, metodologi asalnya. Metodologi mana cara pendekatan untuk belajar ilmu tauhid. Kalau zaman Nabi dulu tak ada Quran lah. Sebab tu istilah-istilah Quran dia belum makan. Sebab tu sahabat tu masalah. Zaman tu tak timbul lagi hak takwil ni. Memang tak timbul. Sebab apa? Dia terima sebab sahabat ni faham bahawa ada setengah ayat yang bersifat tentang sifat kita terima saja. Sesuatu yang berkaitan keimanan kita terima saja. Kalau kita bincang empat lain, tak ada masalah. Tuhan kata datangnya begitu. Cuma dia refer pada ayat laisa kamitslihi syai'. Sesama saja. Tak suruh bincang. Kalau bincang dia tak akan lebih daripada sebab ilmu tu Allah memang tidak boleh kita boleh access maklumat lebih pada tu. Manusia tak faham. Bila masuk zaman 300 tahun selepas tu bincang panjang. Dia pada waktu tu kalau kita tengok dalam sejarah buku-buku falsafah Yunan sudah mula masuk. Diterjemah buku tu dalam bahasa Arab. Istilah-istilah yang tidak guna oleh Quran dan hadis, situlah kononnya jadi berkembang pemikiran. Tidak. Islam benar, otak berkembang, tetapi bukan dalam bidang teologi tu. Ni tu sebenarnya. Sebab tu pun dia habis masuk dengan mikir benda tidak disuruh fikir. Dia tahu. Habis masuk gitu. Jadi Tuhan tak mana-mana. Jadi akhir sekali Tuhan tak bertempat. Tuhan tidak bertempat tapi berada di mana-mana. Tu orang kata bercanggah tu dah berada di mana-mana. Lebih berat daripada satu tempat tu. Uluk ni. Dia tak ada kiri, tak ada kan, dia tak ada atas, tak ada bawah. Tu sifat bagi ada. Bagi ada dia ada sifat dia. tak payah tahu lebih. Tujuan asal dia juga dia tak serupa dengan makhluk. Padahal tak serupa dengan makhluk kaedah Quran lain. Jadi hak dia pakar tu bukan kaedah Quran. Hak tu ya setengah orang kata sesak tu. Dia sebenarnya ada ahli ilmu macam Imam Fakhrul Razi tapi dia tarik balik, dia kata rugi masa, dia pernah sedih dia ingat masa itu terlibat. Dia sebut rugi masa. Bahaya hak tidak ditaklifkan kita bincang. Dia bincang. Memang buat dia nak habis masa dengan kita. Balah kalau sama kita lah ni bincang tu tak sampai jadi merah muka. Dia sekarang kebuk bincang. Sampai sebut. Kau ingat tak? Dr. Jo ni Tuhan dia mana? Baru dia bunyi ni. Tuhan dia tu dia sepuluh Tuhan kita. Itu gak dia tahu panggil tu. Apa tu? Kimeter tadi. Tetapi masalah sekarang ni setengah-setengah orang menganggap Asy'ariyah tu adalah akidah, bukan metode. Bahaya tu. Jadi orang tak belajar Asy'ariyah Maturidi dia tak kenal Tuhan pula. Hak tu jadi masalah lain. Belajar sifat 20. Ahli sunnah kata begitu lah. Ahli sunnah kata dia ada 3 ciri tu kan. Akidah Asy'ariyah, fiqh Imam Syafi'i kan. Lepas tu dia ada ajaran ni. Hak tu sebenarnya ahli sunnah dalam besi tempat teh kita. Kita tempat kita. Sebenarnya ahli sunnah Nabi sebut tu dia bukan gitu, dia luar. Dia tidak begitu. Dia semua bila kita membatah ke sesuatu yang tidak dibatah dari Nabi, memang dia akan timbul masalah. Kita tak ada tinggi. Itu masalah ni. Tapi perkara tu kalau setuh dia akan jadi isu lain pula. Tapi hukum mana bagaimana itulah puncanya.
Baik, tak apa kita setuju. Jadi perbezaan pendapat dalam masalah ni, masalah wajib haji ni, masih bicara man istata'a ilaihi sabila. Sesiapa yang mampu pergi. Mampu tu lagu mana? Baik. Kata Imam Syafi'i, sebahagian ahli kalam, tanilah ahli kalam ni, Imam Syafi'i tak setuju ni. Kena ingat ni, cuma dia bawa. Sebab tu dia berlaku dialog antara dia dengan apa ahli kalam ni. Mereka berpendapat seperti pendapat yang akan saya jelaskan, iaitu bahawa haji itu wajib bagi orang yang mampu dan mempunyai kesempatan untuk melaksanakan haji. Tu tajuk dia nak bincang. Apabila seseorang tidak mahu pergi haji, bukan tak mampu, tak mahu pergi, pada ketika pertama kali, pada haji yang mampu untuk mengerjakan, ni haji yang pertama kali, haji wajib lah, bukan haji sunat. Dia mampu, tapi dia tak segi. Jadi mengikut ahli kalam, dia kata orang itu berdosa. Berdosa. Sebagaimana orang yang tidak segera solat ketika waktu solat masih ada, dan dia boleh melaksanakan solat, kemudian waktu solat telah habis, sementara dia belum melaksanakan solat, itu berdosa lah. Supaya ni kot, maknanya setahun, dalam tahun tu dia sudah cukup dah syarat, tiba-tiba dia tak pergi tahun tu, masuk tahun lepas lah pula, maka dia kira berdosa. Sebab tu bagi pokok dia kena qada. Kalau dia buat tahun lepas tu atas nama qada. Sebab sebenarnya sebab bagi dianya siapa cukup, orang Kelantan panggil siapa seru tu bahasa Kelantan siapa seru, cukup syarat tu untuk tahun tu, dia kena pergi tahun tu. Mengikut pokok al-kalam. Jadi kalau dia tak pergi dosa, jadi bila dia buat untuk tahun lepas tu, dia kira qada, dia buat sini. Orang seperti di atas boleh melaksanakan haji di tahun berikutnya sebagai qada, sebagaimana solat boleh diqada ketika waktu dia telah habis. Baik. Okey. Tak apalah. Itu Imam Syafi'i kemukakan pendapat pokok ahli ilmu kalam. Orang ahli ilmu kalam dia kata gitu. Imam Syafi'i berkata, sebahagian daripada ahli ilmu kalam ni berkata kepada saya, dia tanya saya gini, dia kemukakan soalan kepada saya. Kami ingin bertanya kepada anda tu maksudnya Imam Syafi'i lah, atas dasar apa anda membolehkan seseorang menunda melaksanakan ibadah haji padahal waktu itu dia sudah termasuk dalam orang yang mampu mengerjakan haji, tapi dia boleh tunda, tak dosa dan tidak perlu qada pun. Apalah awak? Dia tanya Imam Syafi'i gitu. Apabila hal itu boleh, tentu anda juga membolehkan seorang perempuan untuk menunda berakad haji sampai ia memiliki mahram. Jadi sedangkan Imam Syafi'i kata perempuan ni kata kalau dia cukup syarat dia tak ada mahram pun boleh pergi. Jadi dia tanya gitu. Anda juga membolehkan seorang perempuan. Apabila hal itu boleh, tentu anda juga membolehkan seorang perempuan. Maknanya seorang perempuan ni maksudnya untuk pergi menjaga haji dalam keadaan dia tidak ada mahram lah, asalkan cukup syarat. Sebab mahram ni sebenarnya tidak termasuk dalam syarat. Haji ni dia tak termasuk. Supaya kita sedia maklum nah. Kalau ada syarat, benar lagu tu, dia tidak syarat. Perempuan ni kalau tak ada mahram pun dia boleh pergi. Bila keadaan itu kira tidak orang panggil tidak membahayakan, dia boleh pergi. Sekolah ni begitu dalam ni. Orang tipu lah mahram. Nah, kalau kita terlibat mengetahui, boleh tahu lah. Kata mana ni? Bila jadi lelaki awak ni? Dia kata untuk 2 minggu setengah dia. Tapi kalau duduk belakang kau itu, dia ajar kita kata tak siang awak tu. Lagi buat haji siapa kena menipu ni, kita tak siang awak lagi. Wah, kerja awak kita tu. Tapi sebenarnya kalau tidak buat gitu pun boleh. Kalau cukup sebut sangat. Dan Imam Syafi'i berkata tidak syarat pun boleh disadikan. Dia sebut dari awal. Baik, tak apalah. Bila pokok ahlul kalam tanya gitu, saya jawab gini, maknanya boleh. Bila dia cukup syarat, tiba-tiba dia tunda, tak pergi selalu, tunda taruh atau tahu selepas tu. Kenyataan saya itu, kata Imam Syafi'i, berdasarkan kepada kitab Allah dalam masalah haji yang wajib. Yang haji yang wajib. Jadi beberapa ahli kalam kata, okey, macam mana dalil? Dah kata dalil kitab, cuba mari dalil. Lagu mana? Nak dalil lah. Saya katakan, kata Imam Syafi'i,
Ya, kewajipan haji turun setelah hijrah. Ini kenyataan umum lah. Dan Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk melaksanakan ibadah haji, sementara beliau tetap berada di Madinah. Jadi Nabi sendiri menunda melaksanakan ibadah haji, padahal tidak dalam keadaan perang atau sibuk. Sebab saat itu beliau menyelesaikan perang. Beliau telah sesat. Mana lepas perang Tabuk lah. Perang Tabuk ni berlaku dia tahun 9 juga. Mana selepas peperangan Tabuk, Nabi tak pergi mengerjakan haji. Padahal bukan zaman perang, cukup syarat. Tapi Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar mengetuai jemaah haji pergi mengerjakan haji. Sayyidina Abu Bakar tak pergi, isteri dia tak pergi. Begitu juga banyak di antara orang Islam yang mampu, termasuk para isteri Rasulullah, tetap tinggal di Madinah. Bermaksud mereka menunda pelaksanaan haji dalam keadaan cukup syarat. Seandainya anda berpendapat bahawa Rasulullah belum pernah menunda kewajipan yang harus dilakukan, maka inilah kenyataan. Dia jawab, maknanya ini jelas Nabi tak pergi. Padahal boleh disuruh Sayyidina Abu Bakar dulu. Waktu memang jelas kalau tengok dalam sejarah. Iaitu ketika haji pada waktu tu, tahun ke-9, haji wajib dah tu. Sudah diwajibkan. Rasulullah tidak langsung melaksanakan, kerana Rasulullah tidak pernah melaksanakan haji secara Islam tu, mana secara sempurna, potong tidak. Tidak pernah. Kalau ada Nabi pergi sebelum tu, tidak atas nama haji, umrah. Jadi buat haji dalam konteks itu sempurna tak ada. Sekali je Nabi buat haji, kecuali haji wada'. Ni ya. Dan saat itu beliau tidak membiarkan seorang Muslim pun yang mampu meninggalkan wajib. Masa Nabi menjah haji, siapa kata 10,000 lebih sekali dengan Nabi. Habis dia mana tak pergi lagi. Siapa dia ada ciri-ciri tu, lama lah. Siapa setengah tu kata, kata ke 10,000. Ada kata 100,000 ataupun lebih. Tapi lama lah. Dia kira gini, ada sebut lah. Anda pun tak ingat jumlah. Tapi nak ayatnya mana tak pergi. Masa zaman Sayyidina Abu Bakar tu Nabi tak tekan. Tak tekan tu. Masa Nabi pergi tu, ini semua. Maknanya kita kata zaman sahabat masuk 70,000 lebih dah. Maknanya kita kata lebih 10,000. Tapi nak ayat kena pergi semua. Baik. Jadi hak mana mampu, dia tak boleh tinggal, kena pergi. Saat itu beliau bersama ribuan kaum muslimin yang semuanya mampu mengharungi haji. Kira nak sebut sikit di segi maklumat lah, sini ringkas dia begini. Pertama sekalinya, bila ibadat haji ni wajib, satu khilaf ulama. Ada siapa kata tahun ke-10, tahun Nabi mati. Tapi kebanyakan ulama kata tahun ke-9. So ada kata tahun ke-6 pada selepas Hudaybiyah pada, tahun ke-7 pada, tahun ke-8 pada. Jadi kukuk mana pun ulama kata hak lebih tepatnya tahun ke-9 atau tahun ke-10. Hak tu lebih banyak. Baik. Kalau hak ni Imam Syafi'i ini dia lebih tadi tahun ke-9. Mana selepas peperangan Tabuk. Selepas peperangan Tabuk Nabi tak pergi. Suruh Sayyidina Abu Bakar dulu pergi. Sebab apa? Kerana pada selepas peperangan Tabuk tahun ke-9 ni Nabi banyak menerima kunjungan daripada delegasi luar. Orang Islam masuk Islam jauh-jauh mari jumpa Nabi. Sebab tu dia panggil tahun ke-9, dia panggil Amul Wufud, tahun delegasi. Tahun yang paling banyak Nabi terima delegasi daripada luar. Kadang-kadang orang kafir pun ada lagi. Jadi Nabi nak jaga tu, Nabi tak pergi lagi. Suruh apa ni, saya nak bahkan lagi. Mana tahun lepas tu, mana tahun ke-10 Nabi pergi. Dia gitu muka tahun 9 kan. Dia sekali haji ni. Kali buat 2 kali setahun, muka dia bulan Zulhijjah. Masa lepas tu. Jadi Nabi tunda tu. Lepas tu ni dalil dia. Dalil ni dia buat sini pun bersama ribuan lah. Jadi maknanya kita kata ada yang kata sampai 10,000 lebih. Ni asal lebih lah di sebenarnya. Masa tu sebab gini sahabat ni sebenarnya. Sahabat sebab ni tahun terakhir, sebab sahabat Nabi muka Habib Najah 70,000 lebih. Sehingga dia kata 70,000 hingga 120,000 sahabat Nabi. Jadi kalau 10,000 sikit ni. Sebab sini pun dia buat 1,000 lagi. Maknanya ramah lah. Mana cukup syarat kena pergi. Baik. Jadi Imam Syafi'i kan ni dalil dia. Apa Nabi tunda? Makna tahun Sayyidina Abu Bakar tu dah Nabi tak pergi lagi. Tahun ke-9. Tahun 9 makna tahun ke-10. Haji wada' tu tahun kematian lah. Tu. Baik. Sebabnya sini ada buat catatan lah, takut tak ingat.
sebenarnya Nabi pada tahun ke-9 Hijrah selepas perang Tabuk pada bulan Rejab. Waktu saya nak bakal pergi lepas, Nabi tak pergi lagi. Okey, Imam Syafi'i berkata lagi. Sebahagian dari mereka tanya kepada saya, jadi bila Nabi sebut, bila Imam Syafi'i sebut ni, dia boleh terima, saya nak kata gapalah engkau sejarah tu. Tu memang tak dinafi dah tu. Imam Syafi'i kata lagi, sebahagian daripada ahli ilmu kalam tanya saya, terangkan kepada saya bila seseorang dibolehkan untuk melaksanakan ibadah haji. Saya jawab, seseorang boleh melaksanakan haji sejak ia mampu sampai dia meninggal dunia. Bila tak dia cukup syarat, sampai meninggal dunia dia boleh buat tempoh tu. Tu kata Imam Syafi'i. Atau sampai saja dia mahu untuk melaksanakannya, ikutlah. Jadi maknanya Imam Syafi'i tidak ikat dengan tahun. Mana sama mati. Dia ikat dengan tahun. Mana kalau tahun ni tak lagi cukup, tahun lepas kena qadha. Imam Syafi'i kata tidak gitu. Cumanya kalau dia meninggal dunia dalam keadaan sebelum tu dia cukup syarat, dia tunda-tunda sampai meninggal dunia, bererti waktunya telah habis. Habislah waktunya. Jadi bila waktu dia telah habis, waktu ni timbul isu lain pula, mana orang panggil badal haji, keluarga dia buat untuk dia, tak apalah. Jadi bila saya jawab gitu, maka ahli kalam tu tanya, mana dalilnya? Mana dalil tu sampai mati waktu dia? Mana bila mati? Imam Syafi'i jawab baru nak pecah. Bila mati habislah waktu. Kalau kita tak ayat dia mati tu. Tentu kalau wajiban kau mati. Ada nak sana. No. Ia bertanya, bila saya sebut itu dia tanya pula ahli kalam. Dia jadi kacau banyaklah. Tapi molek kok dia tanya ni. Mana dalil? Saya pun jawab, dalilnya adalah apa yang sudah saya terangkan, bahawa Nabi SAW bersama isteri-isteri dia serta sebahagian kaum muslimin hak tak lagi mengerjakan haji, mereka mengakhirkan, yakni menunda pelaksanaan ibadah haji pada saat itu beliau mampu melaksanakan. Nabi tunda tu pada tahun kematian, tahun 10. Sini ada catat saja nak baca, nak berkongsi maklumat sebab kita ada ringkas. Jadi di sini apa Nabi tunda tu ni ana sebut dalam beberapa kitab ni, cuma ana ringkas. Jadi pertama sekali, kenapa sini dua faktor ulama sebut. Dua faktor kenapa Nabi tidak pergi menunaikan haji. Suruh saya nawakal dulu dekat Nabi mampu. Nabi buat tahun depan, tahun 9 tu awakal dulu pergi sama rombongan Islam. Tahun ke-10 sebab apa? Mengikut ulama, dua sebab. Yang pertama, tak inilah sebab anda sebut sebab Nabi banyak menerima delegasi luar pada tahun ke-9. Tahun tu dalam sejarah dia panggil Amul Wufud. Tahun Nabi menerima delegasi daripada luar. Orang Islam hari nak belajar, maknanya dia buat appointment lah. Sehingga Nabi terima, ya. Sehingga Nabi tunda haji. Ini tahun ni tahun yang paling banyak Nabi terima tetamu luar. Dia panggil Amul Wufud. Baik. Itu yang pertama, sebab tu. Yalah, kita boleh yakin apa sebab mana Nabi, bagi Nabi lebih penting lagi dia mengajar orang, sebab dia mau ni mari kalau dia lepas ni tak jumpa dah Nabi ni. Memang terbukti pun. Jadi Nabi mengajar apa buat dia. Iya tentang Islam asas-asas. Nabi lebih penting tu, sebab tu dia tak pergi mengerjakan haji. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun itu telah ditentukan bagi orang musyrik mengerjakan haji. Nabi tak mahu mana pengerjaan haji berlaku serentak bersama orang Islam dan juga dengan orang kafir itu, yang musyrik itu, sebab mereka ni tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Ada yang kata begitu. Tapi pendapat ni sebenarnya sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahawa wajib haji itu berlaku sebelum peperangan Tabuk. Sebab saya nak bakal pergi sebab peperangan Tabuk. Kalau atas alasan ni, apa Nabi suruh saya nak bakal pergi? Kata tak sewi duduk tawaf sekali buat kafir lah. Apa suruh saya nak bakal pergi? Sebab tu setengah ulama dia kata sebenarnya hak ni alasan ni tidak kuat. Jadi kalau kita kata suruh saya nak bakal pergi tahun 9, lepas tu tahun 10 Nabi pergi, maknanya sepatutnya sesuai dengan hak ni, tak sembong kita kata dengan orang kafir. Mana sebelum tahun ke-9. Tapi nak kata gitu, kita kena tahulah. Kalau orang kata gitu, maknanya dia kena terima bahawa kefarduan haji berlaku sebelum tu lagi. Dia ni kalau dalam ulama ni khilaf ni berlaku ni pada tahun ke-6 selepas Hudaybiyah. Tahun ke-6, 7, 8, 9. Tu ada berlaku pendapat.
Tapi bagi kebanyakan ulama orang lebih tepatnya tahun ke-9 atau tahun ke-10. Tahun ke-9 tu sebab atas tu dah sana bakal pergi. Mengetuai delegasi haji. Pok jumpa rombongan haji. Cuma nak ayatnya okey lah. Jadi hak ni sebenarnya ulama kata tak sesuai. Cuma ana letak juga ni mudah ada ulama kata tapi tak sesuai lah. Hak paling sesuai ni ulama kata amul wufud. Tahun ke-9 Nabi tak begitu. Sebab nak terima kunjungnya daripada orang Islam jauh-jauh. Baik. Jadi ada dua kan, ada sub lah. Dia hak munasabah sah lah. Hak ulama kata lebih tepat ni sah. Hak dua tu tak tepat. Imam Syafi'i berkata, sebahagian dari mereka berkata kepada saya, ni masih lagi ahlul kalam ni. Ada sebahagian mereka berkata kepada saya. Bidak tu ni tu. Kita bukti kau surat sebelah Alimun Nenek. Kita baca lagi sebab dia ada bab kritikal tu salah. Anak buah Imam Syafi'i kata salah. Macam mana boleh salah? Ni antara kelemahan ni, kelemahan orang yang ikhtisar. Hak perengkah ni dia tinggal poin berat dia tinggal apa? Muka surat Alimun Nenek dulu. Mana kalau kita baca ni saja nanya anda ni buat. Kita tengok wah pelik ni isu ni. Fakta ni lepas ni lah. Ana rujuk kita asal belum direngkah. Baru kita nampak kesilapan. Tak apa, kita tengok lepas ni. Kita pergi dulu 5 muka surat 590 ni. Jadi pokok ahli kalam ni tanya lagi. Jadi bila mana waktu tu hilang, mana tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan ibadah haji dengan sebab mati. Jadi bila tu waktu haji tu hilang? Saya jawab tak ada pada rakyat. Jadi tanya ketika seorang sudah tidak hidup lagi, atau ketika ia mendapat halangan, misalnya hidup tapi sakit tak boleh pergi, ataupun habis dah duit ada. Jadi syarat satu ketikanya syarat tu ada cukup. Bila dia tuna-tuna, syarat tu jadi hilang. Dengan sebab sakit ke, dengan sebab keadaan tidak selamat dalam perjalanan tu berlaku selepas tu, maka tak wajib juga. Kalau tidak mati pun, tu maksud dia. Boleh tak tu rangkah tu maknanya sebab syarat. Kita kata orang panggil cukup syarat tu boleh hilang. Misalnya isu keselamatan dalam perjalanan, tak kerajaan kata tak selamat dah pergi, apa keadaan begini. Kan dulu ingat cerita Pokok Karamitah, ingat cerita kan? Karamitah bila dia pergi Serai Mekah, lepas tu berapa lama tahu tak pergi sebab apa? Tak selamat dalam perjalanan. Tu satu ketika dulu masa dia lari Hajarul Aswad. Pokok dia orang nak dia haji, dia serai dia Qutta Utari, penyamun darat tu. Berapa tahun tak ingat. 7-8 tahun juga rasanya. Tak ada orang yang mengejar tak orang. Ni pokok Syiah Karamitah dalam sejarah. Pokok dia jadi kecil, Hajarul Aswad pecah tu pokok dia lah. Asal sebut besar tu. Baik. Dia bertanya lagi, apakah ketika itu haji boleh diqadha? Dah dia cukup syarat, cuma dia tuna sampai satu tahap syarat tu jadi hilang. Sama ada tak cukup bekalan, sama ada dia sakit ataupun perjalanannya tidak selamat. Baik, kalaulah apakah ketika itu haji boleh diqadha? Dilakukan selepas waktunya habis atau dilakukan oleh orang lain ketika ia sudah meninggal? Boleh kata orang nak badan haji untuk dia? Imam Syafi'i kata ya boleh. Dia kata boleh. Dia tanya lagi, tunjukkan kepada saya contoh ibadat lain seperti hal ni. Haji ni boleh qadha? Saya jawab ya. Seseorang yang punya hutan puasa bulan Ramadan, dia wajib qadha. Bayar di hari lain di luar Ramadan. Sebab perempuan haid lah kita kata. Apabila dia meninggal dunia sebelum mengqadha puasa, pada saat itu dia mampu melaksanakannya, maka ahli warisnya wajib bayar kafarah untuk diri dia. Kerana pada saat itu dia mampu mengqadha tapi dia belum juga mengqadhanya. Maknanya selepas dia meninggal terbukti, mana keluarga dia kena bayar lah. Berapa jumlah tu untuk 60 orang miskin lah kita lah, untuk satu tu. Namun jika dia meninggal dan sebelum itu tidak atau belum sanggup mengqadhakannya, maka ahli warisnya tidak wajib bayar kafarah tu. Tetapi kalau dia tak cukup syarat, sampai mati tak cukup syarat, jadi tak wajib. Atau orang panggil pakai gitu ya lah.
tak ada kewajipan qada, tak ada kewajipan bayar kafarah kepada ahli keluarga dia. Tu kalau dia memang Tak boleh nak sampai. tak cukup syarat sampai mati. Kau ni cukup syarat cuma dia tunda tiba-tiba mati. Maka adalah bayar kafarah tu. Jadi bayar kafarah sebenarnya bukan kafarah saja, boleh badah tu lah. Boleh badah haji tu lah. Tak boleh bayar kafarah tu, dia badah haji. Kayak dari kita bicara dulu, ke badah haji ni dia tak ada syarat. Asal kau itu tak buat, sama ada dia sakit ke, dia tak sakit ke, dia tak buat, dia mati, boleh badah haji. Kita bicara dari awal dulu. Baik. Gitulah. Kita ambil lagi lah. Sebab ini masalah biasa, bukan kritikal ni. Imam Syafi'i kata lagi, apabila seorang hamba ditanya, hamba berihram untuk haji tanpa izin tuan dia, maka saya cenderung berpendapat bahawa lebih baik tuan dia tu biarlah membiarkan hamba tersebut menyelesaikan ihram haji walaupun dia berhak menghalal. Sebab seorang hamba mengerjakan haji tanpa izin tuan dia, walaupun dia sudah masuk dalam ihram dah, molek dia biarlah. Tapi kalau dia nak lari pun boleh. Tapi bagi saya biarlah, dia sudah boleh pahala ke tuan dia. Gitu. Tapi kalau tuan dia lari, sebab tuan dia tak izin ni, dia mana-mana dia haji, mungkin dia duduk kawasan Mekah dia. Apabila tuan dia lari, maka hamba tersebut seperti orang yang terhalang, tidak boleh meneruskan ibadah haji sampai selesai. Dalam hal ini ada dua pendapat. Ni dia tidak mendapat izin tuan dia, tapi dia sudah masuk dalam haji, yakni sudah berihram dah. Tuan dia berhak untuk sekat dia. Kukuh mana pun dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, hamba tersebut bila tuan dia sekat, katalah tuan dia sekat, mana hamba dia tak boleh bayar, tak boleh mengerjakan haji lah. Jadi hamba tersebut wajib bayar dam, yang ni berupa denda, berupa sembelih binatang lah, yang tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Sembelih binatang satu, tak ada pilihan. Kemudian dia kena bertahlul. Bertahlul ni kita faham lah apa maksud bertahlul tu. Cukup pala lah kita kata. Apabila dia tidak sanggup, tidak mampu, tak ada duit nak berkorban, maka bila saja dia menjadi orang merdeka dan mampu mendapatkan haiwan korban, maka saat itu dia wajib menyembelih haiwan korban sebagai dam dia. Orang yang berpendapat dengan pendapat seperti ini, bererti mereka berpendapat bahawa orang merdeka juga wajib, harus melaksanakan hal seperti ini, iaitu apabila dia terhalang oleh musuh dan tidak dapat sesuatu sebagai dam, maka dia boleh bertahalul dengan mencukur rambutnya. Namun apabila di kemudian hari dia boleh cari binatang korban, dia kena bayar dam dengan sembelih binatang. Itu maksud supaya orang merdeka begitu juga. Itu dia kiah gitu. Jadi hak ni dam dia hanya tak ada pilihan. Dam dia ada beberapa pilihan, tapi hak ni sembelih binatang saja. Ini kambing. Kambing lah, kambing seekor lah kita ingat dah. Baik, tak apalah tu, satu mudah. Hak yang kedua, kambing korban boleh diganti. Tadi tak boleh diganti dengan dirham, nilai kambing, dirham. Dan dirham ini juga boleh diganti dengan makanan. Kalau tak sewa waktu dalam untuk duit, guna makanan tak apa. Jika mendapatkan makanan, maka dia wajib bersedekah dengan makanan tersebut. Tapi jika tidak, maka dia wajib berpuasa satu hari untuk satu mud makanan. Menurut pendapat yang kedua ini, seorang hamba dalam keadaan apapun, jika dia tidak mampu mendapat kata, maka dia wajib berpuasa. Cuma masalah puasa ni berapa hari? Kalau mazhab Syafi'i 10 hari. 10 hari, 3 hari sana, 7 hari di kampung halaman. Tapi ada dia kata tak, 3 hari sana, pada khilaf pula situ tu. Dia begini, mudah nak tahu kan. Kita tengok dalam 4 dam ni dia berapa jenis dam. Berapa jenis dam. Boleh tengok situ. Tapi ada setengah, ada sempat tengok lah. Ada setengah tu dia kata puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Ada setengah kata tak, 3 hari tu sana, lepas tu 7 hari di kampung halaman. Ada juga begitu. Khilaf pula situ. Tapi setengah ulama kata kalau bagi orang tak mampu 3 hari cukup. Kalau tak mampu juga waktu beli makan dia. Untuk 10 orang. 10 orang. Setengah kata ni orang khilaf pula situ. Jadi tempat kita ni amat mana, bagaimana dia tengok pada kemampuan seseorang. Gitu Jadi hak dam sebenarnya perbincangan panjang juga ni. Kalau nak tengok, boleh cek dalam Dr. Zu tu, fatwa. Dr. Zu dia ada khusus buat dam.
Molek tu anak tengok mudah nak faham. Pandai lah dia bincang tu. Sebab dam ni bawa macam ni. Sebab tu lah dam lakon apa. Bila kata dam ni hamil lakon apa. Tak mesti. Jadi istilah dia pula. Kena tengok lah kesadaran tu macam mana. Jangan kita kerja dam pakai kambing semua tu. Tak ustaz kambing. Setiap ustaz kambing. Dia dam ni dia ada beberapa kategori dia. Baik, tak apalah dia. Anak soal tu kita boleh bincang kemudian lah. Kita biasa dia ada ni ada Dr. Zu. Ada Dr. Zu Al-Bakri dulu kan, dia mufti wilayah. Dia ada buat tu. Tengok situ lah. Al-Bayan ni. Al-Bayan Lindah, Bayan Lindah lah. Bayan Lindah. Boleh tengok situ Anak pun tidak ingat tadi, ingat nak bering tak? Takut jadi lama gitu ni. Boleh tengok situ lah. Badan. Sebab orang kita pergi Mekah ni dia tak tahu satu bila badan kan ikut tabu haji ada di tempat. Untuk bertanya dia betul raya kesalahan tu dia. Raya kat dia kata ambil buat ni. Mudah kan. Baik, tak apalah. Anak ambil lagi. Imam Syafi'i berkata seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah raj'iyah, maknanya dia cerai. Iddah tu dia panggil iddah raj'iyah, iddah yang masih boleh rujuk. Setelah dicerai suaminya masih berhak untuk rujuk. Hak ni maksudnya hak 2 kali tu. 4 kali 3 tak boleh dah. Hak 2 kali. Kita panggil talak apa ni? Khul'i. Atau kembali kepadanya, kemudian dia melaksanakan haji ihram, maka suami dia berhak melarang dia untuk meneruskan ihram haji itu kalau dia tak minta izin. Baik suami tersebut ingin rujuk padanya atau tidak. Sebab dalam tempoh iddah isteri itu sebenarnya masih lagi dalam penguasaan. Sebab tu dia tak boleh keluar daripada rumah. Dia berhak duduk di rumah tu. Suami dia tak boleh nak halal. Jadi kalau dia nak pergi ngajar haji ke dalam tempoh iddah tu, dia kena minta izin lah. Lepas tu boleh kau iddah ni tu, dah boleh. Dia bukan berkabung tu. Berkabung kematian tu lain. Tu lain cerita. Baik, tak apa kan. Apabila masa iddahnya telah selesai, maka dia berhak dan berkuasa terhadap dirinya sendiri dan boleh menyelesaikan ihram haji dia. Suami dia tak ada hak selepas habis iddah tu. Kalau dia tak minta izin, dia tak minta izin, tapi iddah habis dah, tak timbul masalah dia izin sebab iddah telah habis. Sebab kalau dia nak rujuk pun dia kena akad semula tu. Selepas iddah sedangkan kalau dalam iddah tu rujuk dia hanya dengan persetubuhan. Tak perlu lafaz lah. Baik. Demikianlah hukum seorang janda. Dia berkuasa terhadap diri dia sendiri. Kalau janda tak ada masalah. Dia tak perlu rujuk pada suami dia ke apa. Dia boleh sendiri-sendiri. Tapi dia kena tahulah hukum tu. Hukum orang panggil kemampuan tu apa maksud, setahu mana mampu tu. Baik. Apabila ia berihram, maka yang berhak melarangnya adalah walinya. Jika walinya bersedia, dia boleh keluar bersama perempuan yang berada di bawah perwalian dia untuk melaksanakan ibadat haji. Tapi jika tidak, ia boleh menitipkan perempuan tersebut bersama perempuan-perempuan lain yang boleh dipercayai. Kalau dia tak pergi pun tak apa, dia boleh suruh, tapi dia kena pastikan mana anak dia ni, walaupun janda pun yalah, kita tidak membaca khilaf tu, walaupun janda pun dia kena pastikan anak dia pergi dalam keadaan selamat. Maknanya dia boleh suruh tanggungjawab pada perempuan-perempuan yang dia boleh percaya. Sebab tu anak kata dalam konteks kita sekarang ni, insya-Allah lebih mudah. Moga ada bagi travel agency dan sebagainya. Kalau nak mengejar haji, tabur haji tu memang insya-Allah kalau di dunia ni terbaik dah tabur haji tu. Apabila tidak ada perempuan lain yang boleh dipercayai, maka dia tidak boleh, perempuan tak boleh mengharungi perjalanan untuk mengejar ibadat haji bersama dengan laki-laki yang bukan mahram atau bersama perempuan-perempuan yang tidak boleh dipercayai. Tak boleh. Itu dia kena gini ni, maksud janda ni sebenarnya janda ni bukanlah kata dia ada kuasa penuh sampai putus hubungan dengan wali dia. Tengoklah janda tu tahap mana. Sebab tu kalau Arab Saudi dia letak janda ni tak ada mana satu ketika kena umur 45 lah kata. Lepas tu dia tu 40. Lepas tu lah ni boleh lagi. Sebab apa? Sebab dia tu sudah cudi pergi pula dengan travel agency, dengan tabur haji pula. Tu tak ada masalah. Dulu tak ada langsung tu. Cakap tu sekali. Tak apalah. Ana ambil kita perhabislah tajuk ni. Apabila ada seorang perempuan yang berkuasa terhadap dirinya sendiri, tidak bersuami,
dan dia sudah tidak berada dalam masa iddah, dan dia ni kira-kiranya dia tidak ayah dia pun maknanya bukan di bawah jaga ayah dia hidup sendiri dah misalnya. Rumah pun ada rumah sendiri, anak pun kita kata ada misalnya. Jadi dia boleh melakukan ihram haji, kemudian dia bernikah dengan seorang laki-laki. Ni jadi pelik ni, walaupun bernikah masa ihram ni. Tak apalah, kita baca dulu ni. Ni lah anak Bu Imam Syafi'i kata, tu galak salah ni. Dia kata silap. Anak pun saya mau dalam kitab asal. Ni pelik, tak tahulah macam ni. Bagaimana mulakhis orang je mereka ni tinggal apa ni. Tak apa, kita baca dulu. Pelik ni masa tu ihram nikah. Kenapa tak sah nikah? No. Kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki, maka suami dia tersebut tidak berhak untuk melarang isteri dia menyelesaikan haji, kerana sebelum suami dia berhak terhadap dirinya, dia sudah masuk dalam ihram. Maknanya masa dia berihram tu dia tak nikah lagi. Selepas tu baru nikah, masa dia ihram. Tak usah tanya anak sah tu, kita bicara banyak ni. Baik. Begitu juga suaminya tidak wajib memberikan nafkah pada isterinya selama isteri tersebut masih dalam ihram hajinya. Kerana pada saat itu hak suami terhadap isteri terhalang oleh ihram haji tersebut. Keliru parah ni. Lepeh ni. Lepas tu sini anak buat catatan lah. Bila anda tengok dalam kitab hak ringkas 3 jilid hak Arab dia, memang tak ada ni. Ada ni tapi dia tinggal poin utama. Tengok dalam kitab hak asal. Sebelum dia ringkaskan jelas. Kata Ar-Rabi'. Ar-Rabi' ni perawi utama kitab Al-Um. Mana anak murid Imam Syafi'i yang meriwayatkan kitab Al-Um ni. Ni antara perawi utama Ar-Rabi' ni. Apa dia kata? Dia kata masalah ini telah berlaku kesilapan. Anak murid dia kata. Masalah ni anak nuki, anak tidak ambil semua ni, cuma anak buat kesimpulan. Sebab dia panjang juga. Kata Ar-Rabi', anak murid Imam Syafi'i, dan dia antara perawi kitab Al-Um, perawi utama. Dia kata masalah ini telah berlaku kesilapan kerana Imam Syafi'i berkata dalam kitab asal dia, tak harus nikah orang berihram. Jelas Imam Syafi'i sebut. Jadi pernikahan wanita itu terbatal kerana dia berihram. Jadi tak timbul dah isu suami dia menghalang dia daripada meneruskan haji. Suami dia tidak ada hak menafkahkan, tak timbul. Tak jadi suami dia nikah tak jadi. Dia nikah tak sah. Baik. Kata Ar-Rabi' lagi, mungkin barangkali kalau kita nak terima juga, kita tak kata salah. Boleh jadi Imam Syafi'i rahimahullah menukilkan pandangan hak kata nikah masa ihram itu sebab ada sebahagian ulama sebilangan kecil yang mengharukan nikah semasa ihram. Bukan kata molek haruh ya. Tapi pendapat ni pendapat yang sangat terpencil lah. Hukum umumnya masa ihram ni bahkan bercanggah tu dengan hadis Nabi. Kayak cerita Nabi nikah dengan Maimunah. Ya dok. Banyak mana riwayat sebut dia masih halal lagi, dia tidak ihram lagi tu. Nikah dengan Maimunah tu. Bahkan dia punya apa ni, Maula Nabi, nama apa? Rafiq tu, Maula Nabi tu. Rafiq ni hamba hak Nabi pernah bebas. Dia panggil Maula ni, hamba hak Nabi bebas. Dia yang urus perkahwinan tu antara Nabi dengan Maimunah tu. Dia kata masa tu, dia kata Maimunah ni tidak ihram, Nabi tidak ihram. Sebab ada riwayat Ibn Abbas kata Nabi masih ihram. Ibn Abbas kata. Jadi ulama sama lah Ibn Abbas ni masa tu dia umur berapa? Kecil lagi. Lepas tu dia tak terlibat dengan pengurusan tu. Orang terlibat dengan pengurusan tu Rafiq tadi tu. Dia tu Maula Nabi, dia yang urus. Dia jadi orang tengah. Dia buat kira bercara tu. Dia kata tak masih halal, bukan ihram. Sebab itulah pendapat tu buat Ala balik tu. Ala balik ihram tu. Masa balik dalam perjalanan pulang. Dia gini dia. Ya. Dia gini sebenarnya. Banyak pendapat yang mengatakan waktu sebelum ihram. Bukan kata dalam perjalanan habis tu. Tidak ihram lagi. Ada yang kata begitu. Jadi kalau kita kata masalah balik tu, mana lepas tahallul tu, masalah balik ni yang dia masih ihram. Sebab anak-anak rujuk dalam kitab asal dia tu rujuk panjang. Dia tak ada sebut ala balik tu. Cuma dia kata masa tu belum ihram lagi.
Dia sebut gitu. Manakah kita kata ala balik pula, maknanya halal lah. Dalam keadaan halal. Jadi Ibnu Abbas kata masih ihram tu banyak dipertikaikan. Antara faktor pertikaian dia tak ada masa tu. Lepas tu dia kecil lagi. Dia kecil lagi, lepas tu dia tak terlibat. Jadi kita nak dahulukan riwayat mana? Riwayat orang terlibat tu kau. Lepas tu dia panggil apa ni? Aslam nama apa tu? Aslam tu makna mak dara Maimunah. Bukan mak dara, anak dara Maimunah. Moga Maimunah ni anak Ibnu Abbas pun anak dara dia. Oh. Dia Ibnu Abbas ni pun anak dara dia juga. Apa ni, lepas tu Aslam tu anak dara dia, anak saudara balik suami apa ni sebelum tu. Sebelum dia nikah Nabi kan. Sebelum tu moga dia kan nikah Nabi dia janda dah. Sebelum tu. Mana anak dara. Jadi anak dara dia ni nak dia dewasa dah anak dara. Dia cerita halal. Maimunah ni tidak ihram dah masa tu. Jadi gitu cerita dia. Jadi tak ada nak pakal tu. Sebab tu jumhur ulama kata tak, Nabi tidak dalam keadaan ihram dengan Maimunah. Lepas tu ada hadis kan. Maimunah sendiri. Hadis Maimunah sendiri. Hadis Maimunah sendiri pun ada sebut. Dia beberapa riwayat dia kemukakan di sebelah. Anda tengok. Jadi maknanya semata-mata nak bergantung pada riwayat Ibn Abbas saja. Itu tidak kemah lah. Tidak kemah. Tapi sebenarnya kata-kata Ar-Rabi' ni barangkali, sebab Ar-Rabi' berkata dia start awal-awal lagi, kalau kita nak terima juga Imam Syafi'i kata tu mana area dia hak tu dia nak alih pendapat hak tu lah. Tapi bagi dia ni galat, tersalah. Kata Ar-Rabi' tersalah. Gitulah. Kalau kita baca tak rujuk tu pening juga tu. Mana ni kau masa area? Tu kan. Gitulah. Jadi bab umur dan keadaan seorang yang sudah wajib melaksanakan haji kita bincang menghadap pada insya-Allah. Jadi kena ingatlah jumhur ulama kata tu maknanya dia bukan dalam keadaan haram. Maimunah dengan Nabi. Tu jumhur. Lepas tu pendapat kata itu tu waktu agak terpencil. Memang terpencil. Ibn Abbas orang ya kata. Ibn Abbas itu dia orang Ibn Abbas ya. Tapi riwayat tu sahih. Iyalah ada. Riwayat tu sahih tu jadi masalah tu sebab itulah kita kena ingat kadang-kadang riwayat sahih bukan tengok mata dia pula. Dia tak tengok riwayat saja mata dia. Kena buat perbanding dengan orang lain pula. Dia banding dia kata apa ni ibarat apa